So we start for this CRM program. Then we hashtag healthier with Kuku. Alright, so next. So what is CRM? Okay. Okay, CRM actually dia ialah macam satu aset yang sangat penting untuk salesperson because dia akan ikut kita selalu kan. So singkat kita boleh jelas macam ini, CRM actually ialah satu relationship within company dengan customer dan juga dia ialah satu strategis yang boleh tambahkan sales ataupun tambah kuat kita punya branding ataupun image within Kuku and also our salesperson. Alright, so next. So dengan CRM kita actually boleh dapat lebih banyak result dan this is the point actually. So for CRM is a customer care. Maksudnya kita kena service customer, take care their feeling, take care their feedback, respond, etc. Lepas tu kita boleh guna CRM sebagai analisis. Okay, CRM kita boleh buat example on hand kita ada berapa orang yang guna water purifier saja ataupun air purifier. So kita dengan analisis boleh kembangkan kita punya business. Example kalau on hand you ada customer yang 80% only got one sales, maksudnya you ada opportunity for 80% punya second purchase. So ini adalah satu analisis yang sangat penting. Lepas tu dia juga sebagai documentation. Maksudnya because kita sudah dapat IC lah, credit card lah, debit card lah or whatever document from customer. So ini adalah satu documentation punya collection. Lepas tu dia juga sebagai money machine. Why we say money machine? Because just now I already said that CRM actually is a very important asset for all salesperson. Betul tak? So, from CRM kita bukan saja boleh dapat reference. Maksudnya kalau you punya relationship sangat bagus, bukan saja second purchase tetapi you boleh dapat dia punya referral. So, setiap orang punya belakang pun ada 500 kawan ataupun you know, everyone you have 500 contact person actually. Okay, dan kalau satu customer bagi you 1%, you pun sudah sangat kaya raya. That's why CRM sangat penting because it's a money machine as well. Then next, dia boleh adalah satu, hanya one. Belum lah, okay. Customer royalty. So maksudnya dia ialah boleh create royalty fans. Macam dia ialah satu customer yang sangat cintai kita ataupun branding kita. Dan database is very important. Sekarang semua bidang apa, tak kisah dia sales ke apa ke, pun guna duit untuk beli data. So database ini sangat penting. Lepas tu, dia juga sebagai communication channel. Okay, communication within company dengan customer dan juga as a communication within you and your customer as well. Lepas tu dia macam satu PR lah. So PR maksudnya you sendiri punya branding ataupun Kuku as a branding, then dia sangat play a very important role as a in CRM program ni. Okay, next. So relationship bukan saja dari manage tetapi kita kena service. Okay, because kalau you manage saja dengan paperwork or you tulis banyak, catat banyak, whatever lah you plan banyak tapi tak buat apa pun, dia tak akan build any relationship. That's why continual latest all the NCO will give you all the tips how you going to service and tambah kuat dalam CRM program ini. Alright, so this is for my part. Thank you. Okey, selepas kita sudah faham apa itu maksud CRM dari NCO Shirley, so inilah kita kena dapat tahu apa manfaat atau what is the benefit kalau kita fahamkan CRM begitu penting. So sebelum ini kita highlightkan kalau kita tak jaga bagus-bagus CRM, apa yang akan berlaku. So next slide please, VP. So inilah NCO Kevin akan bagi you semua ini info tentang apa akan berlaku kalau kita tak jaga baik-baik CRM dia. So first ialah memang kita lebih susah cari new customer, betul tak? Kalau kita selalu setiap bulan start from zero and then have to find new customer. So this is one of the masalah you akan hadapi lah. Yang kedua, existing customer akan lari kepada lain agent kalau kita tak jaga baik berhubungan dengan customer kita sendiri. So yang ketiga, akan confuse dalam itu prioritizing which prospect. Okay, ini maksud dia, you tak boleh terus
kategorikan mana satu golongan customer ialah grup A, grup B, grup C dan sebagainya. Sebab dalam antara banyak prospek ada yang memang dia punya hati nak, ada yang masih ragu-ragu. So you kalau tak jaga baik dengan itu berhubungan dengan existing customer, you kena cari customer baru, you maybe akan sayangkan masa untuk prioritizing. So masalah yang keempat ialah forget to follow up. Ini ialah masalah kalau kita tak biasa buat CRM, forget to follow up. Dan akhir sekali ialah seldom do after sales service. So ini ialah kenapa ada some NE kita tak boleh maintain 10 sales or 15 sales or 20 sales setiap bulan sebab mereka kurang buat CRM. So kita semua NCM kena highlightkan. Kalau tak buat CRM bagus-bagus, inilah yang kita akan menghadapi. So kalau kita sudah tahu dia punya kepentingan CRM, akan keluarkan 2 outcome. So next slide kita boleh nampak. Kalau kita jaga baik-baik berhubungan dengan customer kita, so kita akan dapat 2 outcome yang akan buat manfaat kepada semua sales agent. So first thing is create loyalty. Objective of customer loyalty ialah kenapa kita ada ini loyalty, dia akan bagi kita banyak benefit seperti push sales, lebih senang dapat sales baru, attract more customer sebab loyalty customer anda akan recommend you to their friend and family. And then strengthen relationship with customers, same as NCO Shelly share tadi lah. Dan gather valuable data, dapat banyak info yang tepat sekali daripada kita teka-teki sahaja. Dan akan enhance brand Kuku dari market home appliances, home care, semua ini. And then make customer feel appreciate. Sebab kalau kita sudah buat ini CRM dengan bagus, customer rasa you macam tailor make, you macam sudah faham apa yang dia nak. So dia rasa sangat appreciate on our good customer service dan improve customer resistant to competing offer. So customer tak akan lari walaupun lain brand bagi apa-apa offer, dia masih fikirkan cari you balik sebab you sudah bagi dia satu perasaan, dia lebih trust on you. Dan outcome kedua ialah customer retention. So for this one, you keep your existing customer will generally more cost effective, lebih efektif, tak akan sayang masa anda daripada you dapat itu new customer. Dari Harvard Business Review kita boleh check kalau kita dapat satu new customer akan lebih susah daripada holding seorang existing customer daripada 5 hingga 25 kali ganda. So this is the benefit kalau kita faham why kena jaga CRM dengan bagus sekali. So that's it from NCO Kevin side. Thank you VP. Okay, good morning. Selamat pagi kepada VP, NCO dan NCM. Okay, ni saya nak share sikit where to extract database. Alright, jadi kat sini very simple, very direct. Kalau kita tengok CRM ni kita nak fokus pada existing. Kita nak fokus pada database yang dah sedia ada. Jadi tak perlu nak cari yang baru. Alright, kita tengok next slide sekali. Benda yang paling simple kita nak highlight, nak ingatkan balik kepada our team members, obviously kepada kita punya NE. Dan juga kepada manager is our NE web system. Dan dalam ni ada semua detail, saya rasa semua NCM pun dah pakar, dah tahu cara nak extract data. Jadi for the class tomorrow saya nak lepas meeting NCM boleh guide our team untuk extract data daripada kita punya NE web system. Dalam ni semua ada dan kita tengok okay, next slide. Kita nak tengok existing customer more than 3 years ni contohlah yang extract sendiri boleh check daripada customer yang paling simple. Kita nak tengok customer yang dah pakai icon dan juga kita punya Fusion Talk. Rata-rata kalau tengok daripada screenshot ni pun dah habis dah tempoh dia, tapi kita boleh tengok normally yang 3 years daripada 3 years punya customer dan kita boleh upsell ke, kita boleh cross sell, kita boleh tengok
kita boleh explain kepada customer lah. Nanti lepasnya ada lebih detail macam kita nak customer yang dah pakai aircon, kita boleh suruh dia go for new product, lebih safe, cost effective. Right? Jadi tolong generate data. Setiap NCM saya pasti semua dah ada data yang dah lebih 3 tahun. Confirm, sebab rata-rata sini dah lebih 3 tahun. Alright. Dan kita tengok next slide. Okay. Dan new customer. Alright. New customer sekarang kita ada current promotion, very good promotion. Jadi customer, kalau tengok dalam screenshot ni, customer ni semua pakai satu produk. 80% daripada customer base yang kita ada hanya menggunakan satu produk saja. Now currently kita ada about 1 million customer and 1 million customer. Jadi kalau 80%, kalau kita ambil 50% pun kita ada 500,000 customer yang pakai satu produk. Jadi tolong upsell, tolong close sell. Jadi dengan current promotion, dengan current situation, contoh yang dah pakai Kintop, kita boleh upsell untuk guna kita punya air purifier. Karena ni kita ada promotion RM60. Jadi create agency lah. Create agency dengan promotion yang ada. Macam last month pun kita extend this month. Jadi create agency mungkin this month is the last month untuk customer yang dah pakai satu produk untuk dia ambil air purifier. Alright. Then second, kita tengok daripada social media lah. Okay, yang ni benda yang banyak kadang kita tinggalkan. Alright, kita duk buat marketing, kita duk buat advertisement dekat social media, of course dekat mana IG ke FB ke apa, dan kita tak perasan customer yang lama, mungkin yang tak beli lagi. Yang tak beli lagi tetapi pernah message kita ke, pernah tanya, selalunya kadang kita lupa. That's why kita just nak remind balik our team. Kita tengok next slide. Remind our team, follow up the potential customer from social media. Contohnya dah mana pernah PM, DM ke apa, tak kisah. Jadi tengok balik. Saya pasti sebab for the past few months ataupun ramai pun dalam ni yang memang dah yang memang buat online. Jadi cuba check balik dekat Facebook ke apa messages tu kan, yang customer pernah PM, pernah DM kita. Cuba check balik. Jadi ingatkan balik kita team member, ingatkan kepada NE, ingat kepada kadang-kadang dia orang ada betul tapi dia tak ingat. Just kita nak untuk apa yang kita buat CRM untuk remind lah, untuk ingatkan balik. Jadi check private message dan juga direct ni untuk update promotion yang ada. Alright. Jadi itu saja untuk saya. Okay, next. Good morning NCM. So when to call customer, ini topik banyak penting . Kenapa saya cakap ini banyak penting ? Kerana I can say more than 80% punya NE mereka tak akan buat ini step. Ataupun mereka sudah lupa buat ini step. Okay? When they need to send message to customer. So this section you need to make a very good highlight. Kerana kalau you ada buat ini barang I confirm you punya customer tak akan lupa you, dan you punya customer tak akan very appreciate you lah. Kerana for your information, I think to siapa yang ada buat sales punya, kadang-kadang you akan receive satu message atau satu call dari customer, adakah you masih ada buat kuku tak? I think maybe you all have this kind of experience. Okay, so come next. What are the best time to call customer next? Okay, first thing, lepas customer buat installation, please send a thank you message to customer. This is very important. You ask your NE, berapa NE tak ada buat ini? I can say a lot. Lepas installation, mereka tak akan send message, say thank you to customer. Second thing, after say thank you, you mesti nak tanya mereka, itu produk okay tak? Installation macam mana? Ada itu button you tak kena ke, atau macam mana you tak guna, tak tahu macam guna ke, you boleh tanya dia. Okay? So lepas itu, lepas 3 hari, then you can send a regret to them. Tanya mereka, anything I can help you or not on our product. Okay? Ataupun every 4 months after the service. This is very important. For information, kita kebanyakan punya kita punya competitor,
mereka dapat upsells dari kebanyakan punya itu customer mereka yang upsells adalah lepas 4 bulan servis. Kalau you boleh setiap 4 bulan you follow up with your customer, you can get to upsells very easily. Seriously, very easily. Ini 3 step banyak-banyak penting. So, kalau customer rasa okay, then you remember to upsells. Okay, number 4, you need to upsells. Number 5, bila sudah upsells, customer rasa purifier itu okay, then send the itu information bagi mereka, the useful information bagi mereka. And the last thing is paling penting punya, send a birthday greeting to customer every year. You need to remember bila customer birthday, because this is very important for a customer. You fikir balik kalau siapa di sini ada beli insurans ke atau beli apa-apa punya. Kalau you punya insurance agent atau agent lain mereka send satu birthday greeting to you, you will feel very happy. Kerana you akan rasa ini agent dia tak pernah lupa you. Okay? Remember all these steps. Lepas itu, what is the best time to send to customer? First adalah, the first best option adalah 4 to 5 PM. Kenapa? Bila 4 to 5 PM, kebanyakan punya customer, mereka sudah nak balik rumah atau mereka sudah relax. Mereka sudah start relax. Mereka sudah ada itu masa lepas. Okay, kebanyakan. Kerana kebanyakan orang kerja sampai pukul 5 saja. So, mereka punya itu, apa yang mereka nak meeting ke, macam mana ke, mereka sudah habis. So, masa itu mereka punya masa lapang lagi banyak. Second thing adalah between 10 to 11 AM. Masa ini. Okay, this is a second option. Okay. What is the time you tak boleh send message bagi customer? First adalah before 9 AM. Masa itu mungkin customer tengah drive. Ataupun dia tengah prepare some breakfast. Ataupun dia baru bangun. Okay. So, don't send message to customer before 9 AM. And satu lagi, after 9 PM. 9 PM you pun tak mau send message bagi customer. Kenapa? Masa itu mungkin dia sudah nak ready for sleep. Ataupun dia nak ready to do something else. Or mereka nak prepare for tomorrow punya barang. Mungkin mereka nak relax atau macam mana. So, don't send all this thing to them after 9 PM. Okay, faham tak? Okay. Seterusnya ialah CRM, who a customer categorize. Okay. Ini memang penting sebab kita mesti nak tahu kan mana satu customer kita nak targeting. Okay, before ini saya nak share ialah mesti nak tahu kan create kan itu CRM punya template. Sebab dekat ini CRM template kan boleh kan monitoring kan bila-bila for the action, the next action for the bila-bila akan call customer lah. Okay, dekat sini kalau nak download itu CRM punya template, kita boleh di itu template lab.com sana. Okay, next VP, thank you. Okay, ini yang satu sampel. Saya pun ada highlight dekat sana. Ini yang search punya dekat Google. After that, sudah keluar Google. Dia akan keluar satu ialah kita macam mana kan itu cari itu CRM punya itu file lah. Okay, dekat sini dapat itu CRM punya file. Kemudian next please. Ini yang free and sample juga. After that dapat ini file. After that click the download. Okay, click the download sana. Nampak satu download kan? Okay, after download kita boleh create itu CRM punya file. Okay, apa yang kepentingan kita nak categorize? Sebab dekat ini punya file, kita bolehkan customer punya sales punya information. Example, dia punya buying status, okay, purchase punya value, okay, type of product. Example, dia punya bila beli dengan apa yang dia bayar, dengan itu apa yang produk dia categorize lah. Kemudian, customer punya contact, address, phone number atau email, okay, atau call log. That means call log maksudnya, kita punya NG boleh monitoring kan dia the last call atau next call atau dia punya call method by SMS atau bila dia nak next call again. Okay, lagi satu dekat itu
kita punya itu CRM punya list dalam, kita boleh add on lagi kan customer itu the above. At least tadi kita punya NCO Sky sudah mention kan, kita mesti nak selalu ingatkan customer send itu regard untuk customer some dia punya birthday lah. Okay, atau kita boleh letak dia punya social media. Dia apa social media punya link atau apa kan, kita boleh letak juga. Ini yang boleh kan categorizekan of the CRM. Okay, next please. Okay, ini yang satu sampel. Ini yang sudah download out. Ini yang CRM punya template punya flow lah. Okay, next please. Ini yang satu sampel juga. Okay, ini yang penting. For the individual customer, who is your target? Kita nak target apa customer? Okay, sekarang kan Kuku orang kan di Malaysia sudah 7 tahun kan. Okay, banyak customer ialah sudah banyak expired. Okay, lagi satu ialah 36 months above. Okay, kita punya application period, kita boleh ialah upgrade for product atau change a new product. Okay, ini yang categorizekan warranty sebab customer nak continuously kan free warranty dengan maintenance service. Betul tak? Okay, dia tak payahkan nak fikirkan bila nak 1 year renew maintenance service atau macam mana. Kalau dia rental scheme kan, dia boleh continue and enjoy ini free warranty dengan maintenance service. Okay, after 36 months, can upgrade a new product or the new model. Sebab customer kan, after 36 months kan, example sekarang kita ada promotion kan, kita punya Excel, okay, lagi satu ialah kita PWW juga. Ada example kan, and same, boleh take out juga lah, boleh share out juga dah. Okay, lagi ialah upgrade to the highest specification, okay, model. Example, deluxe dulu ada 2 type water saja, betul tak? Okay, sekarang boleh upgrade to Queensland, tapi harga yang sama. Okay, continue. Water purifier. Water purifier, customer can choose other spiller product. Example, sekarang currently customer sudah guna penapis air saja, dia boleh choose kan others punya product again category. Macam air purifier, cookers, okay, ada ialah kita punya price one again. Keenam, air purifier customer can add more again, unit again. Kalau guna penapis udara punya customer kan, dia bukan guna satu unit sahaja. Dia boleh add on again penapis udara. Example, dekat baby room, okay, bedroom, study room, baby room, okay, dia boleh add on again. Kadang-kadang kan kita punya NH just ingat satu unit sudah settlekan, sudah habiskan kerja lah, tapi dia tak ada kan, kita sekarang nak remind dia kan, itu customer kita boleh target. Okay, nombor 7, enjoy safe cost promotion. Sekarang icon change to the Excel kan, sekarang Excel kita ada rebate RM21, betul tak? Tapi customer boleh enjoy new product dengan ialah safe cost, ialah rebate ada RM21 juga. Okay, continue. New special promotion, okay, kita punya incredible, sekarang ialah RM66. Kalau customer dulu Fusion Top baru 2 type of water, sekarang increase kan 3 type of water. Okay, okay. Kemudian nombor 9, kita ada promotion ialah kita punya penapis udara incredible RM66 juga. Macam water purifier add on ke air purifier juga, C model sekarang ialah baru RM66 sahaja. Okay, nombor 10, existing customer also can approach home care service dengan mattress. Kita banyak bila juga kan. Itu home care service dengan itu healthy living juga. Okay, nombor 11, customer can get Kuku reward point, Kuku Plus punya reward point. Okay, ini yang satu point untuk kita can dengan customer. Sorry ya. Okay, kita can redeem the reward point juga for the get a free gift atau or the voucher lah. Okay, ini yang kita nak kita punya NE kan, who is your target for the individual customer. Okay, next please. Okay, saya pun ada bawa satu kan chart bagi mereka lagi clear sebab tadi cakap kan. Okay, boleh tengok kan, sekarang kan icon first month until 36 month kan is a 113 kan 21. Tapi 37 months until 16 month kan baru 94 34 cents kan. Tapi sekarang kan dia nak pergi tukar iris kan, ada produk baru tapi same harga. Atau boleh tukar pergi Excel, okay, tapi dapat produk baru again. Betul tak? Okay, example for the Fusion. Fusion Top punya after 3 years ialah RM80. RM80 sekarang kan, dulu ada 2 type of water sahaja. Sekarang ada 3 type of water. Betul? Ada hot, cool room. Tapi sekarang kan, dia boleh kan dapat new product, harga yang murah juga. Atau dia dah boleh tukar pergi digital product. RM79 sahaja for Excel.
Okay, ini yang satu contoh-contoh bagi Annie kan lagi clear regarding kan itu kita nak itu customer ambil produk yang baru juga. Okay, next please. Okay, seterusnya tadi itu for individual. Sekarang kita nak targetkan for the corporate atau government punya customer. Okay, first kita 36 month above kita boleh exchange atau upgrade to a new product. Okay, continuously sebab corporate dia tak ada kan nak sendiri punya produk. Dia yang nak continuously enjoy the free warranty dengan maintenance service punya. Okay. Kemudian nombor 3, corporate customer kan not refer ownership but the maintenance service. Tapi dia tanakan ialah produk ialah dia sendiri punya ownership sebab dia nak ialah itu service. Okay. Okay, nombor 4 ialah after 36 month you boleh upgrade. Okay, example dulu ialah deluxe. Deluxe punya dulu ada 2 type of water sahaja. Betul tak? Sekarang Queenstand ada 3 type of water. Okay, tapi dia punya harga same tapi dia sudah upgrade the product. Okay, kemudian dia ada ialah upgrade to highest kan specification model. Tadi saya sudah mention kan ada 2 type of water tapi sekarang dia 3 type of water. Continue. Nombor 6, enjoy same price but get a new product customer. Nombor 7, lagi satu, boleh promotekan itu Wonder Clean service. Okay, boleh promotekan Wonder Clean service kita punya itu infection. Okay, nombor 8, kita approachkan air purifier juga. Sebab banyak corporate kan sekarang since kan pandemic COVID kan 19, banyak employee kan boleh kan carikan itu mereka kan boleh kan carikan mereka kan itu B model dengan itu D model. Kita promote lah, approach lah. Okay? Okay, next please. Okay, saya ada bagi categorizekan keluarkan ini kan corporate customer. Sebab boleh tengokkan itu produk punya speciality sini kan. Dia dulu kan 2 type water sahaja betul tak? Sekarang kita kan upgrade to 3 type water. Lagi tu water punya level indicator, kemudian water punya level semua pun boleh nampak juga. Okay? Okay, next please. Ada lagi. Sini saya dah mention kan. Okay, at least kan kita punya any kan lagi regarding clear itu situasi why kita nak promote bagi corporate. Okay? Okay, next please. Okay, sini. Dulu guna deluxe punya kan, sekarang is upgrade. Okay, deluxe tapi same price, tapi customer boleh enjoy the new product. Okay, corporate customer kan tadi saya sudah mention kan, boleh compare dekat sini kita remind any again. Target corporate customer kan, sebab ini yang ada satu yang comparison lah. Okay, sekarang ialah upgrade to the Queenstand. Okay. Kecuali ini, sebab almost kan banyak customer sedang itu guna penapis air saja. Okay? Di sini kita boleh upsell apa lagi? Kita boleh upsell kan kita punya pressure cooker, okay? Kita punya induction atau penapis udara, kita air purifier dengan kita punya mattress. Sekarang kita ada total ada extra kita 2 pillar lagi mah. Betul tak? Okay? Ini kita boleh upsell. Kecuali ini, since ada customer just gunakan kita punya penapis udara atau di sini punya multi cooker atau induction atau mattress lah. Tapi ada customer belum guna penapis air lagi kan. Okay? Kita pun boleh upsell bagi penapis air juga. Okay? Why kita dua punya pangkat? Sebab kita nak bagi any lagi clear kan. Kita mana satu kan, kita pun boleh upsell untuk customer. Kalau dia guna satu produk, kita pun up kedua lagi. Okay? Okay. Dekat sini juga, kalau customer ada guna semua produk-produk kan penapis air, penapis udara atau induction atau mattress atau itu pressure cooker. Okay? Apa yang kita boleh upsell lagi? Kita boleh upsell kan kita punya Wonder Clean service. Okay? Wonder Clean service kan kita ada 5 yang sekarang currently ada 5 service kan. Okay? Kita sekarang boleh upkan itu service again. Okay. Since dekat sini kan ada sekarang banyak corporate, I think banyak any pun sudah dapat itu corporate punya kan itu T-infection mah, betul tak? Okay? Kita sekarang pun boleh recommend akan again kita punya itu penapis air. Okay? Di sini kita boleh nampakkan banyak peluang kan untuk kita guna balik kita punya CRM. Okay, kecuali ini kita ada ialah above 80% customer, okay? Just 1 unit saja. Sekarang currently Kuku ada berapa customer? 1 million above punya customer. Tapi kita ada 80% is a customer 1 unit sahaja sekarang.
Okay, untuk kan kenapa kita nak gunakan itu CRM punya itu opportunity, grab the more sales lah. Okay, di sini, and now you know who are the target of using CRM lah. Ini yang kita sekarang kita inform any kan, step by step kita sudah tahu kan kita how to nak targeting lah. Okay, thank you. Assalamualaikum, morning. Next slide. Okey, untuk CRM, saya ada listkan lebih kurang 6 method untuk kita follow up kita punya sama ada existing customer ataupun prospect ataupun call customer ke. So ada 6 cara yang saya highlightkan kat sini. Yang pertama, cold calling. Cold calling ni adalah satu teknik di mana jual menghubungi individu yang sebelum ini mungkin tidak menyatakan minat terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan lah. Jadi cold calling ni biasanya merujuk kepada permintaan ataupun perhubungan melalui telefon ataupun telemarketing. Tapi juga sebenarnya melibatkan kunjungan langsung seperti penjual dari pergi dari pintu ke pintu lah, door to door. Next. Okay, so yang kedua WhatsApp. So cara yang kedua ni kita boleh mungkin sebelum ni kita dah pernah contact, memang kita dah close customer. Jadi biasanya sebelum apa-apa kita akan minta customer save nombor telefon kita. Kita minta customer tu yang dah pasang terutamanya minta dia save nombor telefon kita untuk kita update sebarang maklumat selepas pemasangan lah, mungkin dari segi servis ke ataupun ada masalah yang dia orang boleh hubungi kita ke. Jadi kita minta dia save. Jangan kita biarkan dia orang tak save nombor telefon, sebab bila kita save kita boleh blast WhatsApp tu jadi tak dikira spam lah, sebab orang tu save ataupun customer tu save nombor telefon kita sebagai agent dia. Jadi minta customer save dan kita boleh anytime untuk buat follow up melalui WhatsApp. So ada contoh-contoh ayat lah, ada banyak lah yang kita boleh follow up selepas customer dah ambil produk kita. Contoh mungkin kita boleh upsell macam yang NCO Jessica bagi tahu tadi lah. So yang seterusnya yang ketiga, next. Kita juga boleh guna SMS marketing. Okay, yang ni pun salah satu cara yang saya rasa sekarang ni kita patut pakai lah. Okay, sebab SMS orang jarang hantar. Jadi bila customer ataupun kita sendiri terima SMS, biasanya kita akan dapat notification dekat telefon kita. Jadi kita akan tengok juga walau macam mana sekalipun. Jadi benda tu bagi saya sangat baguslah kalau korang guna. Dan kita ada banyak yang provider yang dekat luar tu yang menyediakan SMS marketing punya servis. Antaranya SMS niaga. Sebab saya tengok harga dia pun tak mahal lah, dalam 8 sen per SMS. Ataupun kita boleh guna je kita punya telefon sendiri, sebab line yang kita ada biasanya unlimited SMS pun ada, tapi mungkin ada limited per day je lah. Okay. So ayat yang simple je, kita boleh letak short link kat situ untuk customer dapatkan lebih maklumat lanjut lah. Jadi yang untuk SMS marketing ni better korang ada satu sale page ataupun mungkin boleh link ke e-brand store juga. Okay, next yang keempat. Okay, FB Messenger ni kita bila kita dah ada kita dah ada customer, kita jangan lupa untuk minta dia jadi friend kita dekat Facebook juga. Okay, selain daripada Facebook friend yang kita ada tu, tapi customer pun sepatutnya kita berkawan dengan dia dekat Facebook, dan kat situ pun kita boleh follow up menggunakan FB Messenger. Okay, ada beberapa tips yang saya nak share kat sini untuk follow up melalui FB Messenger. Boleh next. Okay, pertama kita tegur prospek seperti seorang kawan. Tak kisahlah dia ni existing customer ke ataupun belum ambil produk kuku lagi ke. So kita tegur dia seperti seorang kawan. Okay, prospek akan view FB profile kita. Biasanya dia akan tengoklah sebab kalau orang yang tak kenal, belum ambil produk kita, dia belum kenal kita lagi. Jadi dia biasanya kalau ada terima FB Messenger, dia akan check ataupun dia akan view FB profile kita untuk tahu kita siapa.
Jadi bila dia tengok kita punya FB profile tu, mungkin kat FB profile kita tu kita dah ada highlight kat situ kita ni ejen kuku. Jadi kita kena apa ni, maknanya dia tahu kita ni nak menjual kepada dia. Jadi kita tak boleh masa kita buat chatting tu ataupun PM dia tu dengan cara menjual, tapi lebih kepada cara untuk berkawan-kawan. Okey. Jadi sebelum kita nak buat FB Messenger ni, tips dia korang kena banyakkan buat soft selling lah, kena buat engagement dengan friend, semua 5,000 friend yang ada dekat Facebook korang tu. Jadi kat sini korang boleh buat FB Messenger seorang demi seorang. Jangan sebaiknya jangan broadcast lah seperti seorang penjual, buat hard selling, broadcast hard selling ataupun broadcast poster, jangan buat macam tu lah. Tapi lebih kena ada skrip je lah, lebih kepada soft selling ataupun cara yang biasa sebagai seorang kawan, tegur kawan dia. Okay, kena mulakan perbualan dengan ayat-ayat santai. Okay, pada FB Messenger tu kita boleh tengok macam mana kita nak tahu kawan kita yang online, kita boleh check dekat Facebook tu, masa kita online tu kita boleh nampak lah berapa orang yang online. So kita tegur yang tu je. Yang tak online tu tak payahlah, kita terus real time chatting. Okay, next. Okay, so yang ketujuh, semasa kita friend, kita sebut nama dia. Contoh ni, contoh hayat lah tapi yang ni pun dah terus menjual lah. Tapi dia ada step dia lah, maknanya pertama, Assalamualaikum, jangan hantar terus satu skrip macam ni. Maknanya, Assalamualaikum Ina, ini Wawa. Lepas tu dia akan jawab. Okay, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ina, ini Wawa. Ina sihat ke? Okay, Waalaikumsalam. Ya Wawa, saya sihat. Okay, lepas tu korang boleh tambah ayat-ayat yang lain lah sebelum masuk kepada ayat untuk bagi tahu tentang promo yang kita ada ataupun apa-apa produk lah. Okay. So kita create satu perbualan supaya orang tu sedar. Pertama, dia tahu kita adalah ejen. Yang kedua, dia tahu kita ada harga murah pada masa ni. Dan yang ketiga, dia rasa kita nak highlight kat sini. Kalau tengok pada contoh ayat ni, kita nak highlight kat sini, pemasangan tu boleh dijalankan dengan cepat sebenarnya. So kita tunggu respon dia. Kalau yang tak respon tu jangan kita kacau lah. Okay. So kita gunakan formula untuk buat closing. Sama je kalau kita guna teknik-teknik yang lain pun. Okay, teknik untuk ratio untuk closing 10-3-1, iaitu kita PM kepada 10 orang, 3 orang akan respon, so 1 akan close. Itu dia punya formula standard lah. Okay, so kalau kita nak close lagi banyak, kita kena approach lagi ramai prospek lah. So next. Okay, yang seterusnya boleh guna juga email marketing. Okay, banyak email provider yang disediakan, ataupun kita boleh pakai Gmail juga. Gmail boleh email kepada 50 orang per day. Kalau kita boleh buat ayat untuk follow up, ayat-ayat follow up, kita dah siapkan skrip tu, lepas tu kita just email sahaja. Okay, kat mana kita nak dapatkan email ni, kita boleh dapatkan dekat Yellow Pages juga. Kalau yang untuk prospek baru ataupun untuk corporate, kita boleh terus dapat daripada sistem lah email dia. So kita follow up, mungkin macam NCO Jessica cakap tadi, kalau sebelum ni dia dah ambil produk penapi air ataupun penapi udara, kita boleh recommend untuk dia ambil warna clean juga. So ada contohlah surat, contoh email yang saya ada buat kat sini. Next. Okay, ini ayat follow up lah, example of follow up email. So proposal kertas kerja untuk servis Wonder Clean dari servis penyakuman dari Wonder Clean. Okay, so kat sini daripada email ni, daripada follow up ni, kita boleh set appointment lah dengan prospek kita tu untuk explain dengan lebih lanjut. So next. Okay, yang keenam, yang last kali, online survey. Online survey ni kita boleh dapatkan juga daripada existing customer ataupun prospek ke apa semua tu, untuk dapatkan kalau existing customer tu untuk engagement, ataupun mungkin kita boleh untuk nak dapatkan data dia untuk offer kepada produk-produk yang lain. So korang kena buat a set of variable set of apa ni online survey lah, kena buat banyak set soalan. Maknanya mengikut kategori apa tu customer kita tu, sama dia existing customer ataupun dia ni prospek ataupun dia strangers. Jadi kita kena buat pelbagai set soalan survey tu. Okay, so next. Soalan tu boleh kita buat dekat apa ni .docs. Saya lupa masukkan link, nanti saya akan update dekat slide ni. docs.google.com.my/
Form. Saya rasa semua dah tahu macam mana nak buat Google Form. Jadi ini contoh-contoh lah, maknanya kalau untuk existing customer, untuk yang ni yang pertama ni kita boleh buat yang ni untuk order request. Okey. Yang ni kita nak tahu dia punya apa ni, apa produk yang dia dah ambil ataupun apa kategori dia tu, sama ada dia existing customer ataupun new customer. Untuk soalan yang kedua ni mungkin dia, untuk kita hantar kepada existing customer, kita nak tahu dia punya feedback. Okey, jadi ini antara cara untuk kita engage dengan customer untuk satu jangka masa yang lama. So bila ada engagement tu, kita akan boleh buat repeat sales lah kepada customer tu sebab dia dah kenal kita. Jadi masa-masa untuk kita untuk buat call calling ke ataupun nak PM Messenger ke, mungkin tadi pun NCO Sky pun dah ada explain tu, utamanya untuk buat calling waktu-waktu yang sesuai, lepas waktu balik kerja apa semua tu. So boleh follow yang nota. Hello, good morning everyone. Assalamualaikum. Terima kasih sebab datang kan walaupun hari Ahad and last notice. Thank you semua. We appreciate your attendance. So I'm in charge for tips. Tips to make your CRM more effective. So next please. Okay, so sebelum kita nak start ajar tips, it is really important to show to everyone yang sebenarnya all other big companies juga buat CRM ni. So saya dah buatkan contoh. So korang perlu tekankan di mana CRM ni adalah satu normality, di mana memang sebagai salah satu sumber sales. So kat sini saya ada tunjuk contoh daripada Gucci Gardens, lepas tu ada daripada Kenzo JPO, dan juga kita ada even Maxis. So kat sini korang kena tekankan yang semua ada big companies juga buat, so kita jangan lepaskan untuk buat CRM ini. Alright, so next please. Okay, so kita akan masuk ke tips. So number one is know your audience. Mesti dalam message kita wajib tegur nama dia. Lepas tu kita kena establish common thing first. Common thing ni kita boleh dapat daripada based on our last conversation. Supaya dia tahu message ni untuk dia, bukannya untuk belas kepada semua orang. Dan juga korang boleh kenalkan balik diri korang semula kepada mereka supaya diorang boleh refresh balik siapa kita. Number two is keep it simple. Term dia adalah avoid TMI. TMI ni bermaksud too much information. So every blast, WhatsApp blast yang kita nak bagi ataupun contact, kita kena elakkan too much conversation. Should not be too long and should avoid from using too much word and wording, and kita straight to the point. Apa yang kita nak sampaikan kepada dia. Alright, next please. Yang ketiga adalah use triggers. Triggers ni adalah you make it as personalized as possible. Personalization, macam saya cakap tadi, kita patut relate. So kalau dia guna dulu produk King Top, kita acknowledge that. Kalau dia guna dulu Vision Top, kita acknowledge that. Kalau dia cakap dia ada anak yang ramai, korang gunakan itu. Sebab itu adalah some asset yang orang lain tak ada. Orang lain tak tahu backstory. So kepada kita yang dah ada connection dengan dia, gunakan that. Tunjukkan yang kita mendengar dia punya apa conversation kita sebelum itu. Number 4 is provide value. Sebab dia kan dah beli kuku ataupun siapa-siapa lah target audience dia, so dia akan beli tanpa value. So korang kena bagi value. Contohnya macam tadi Jessica cakap lah, kita bagi dulu produk lah RM94, sekarang dapat RM94 produk yang baru, dapat servis yang cover. So kita boleh offer such as better deals ataupun lebih saving money untuk dia. Waktu ni juga untuk increasekan the value of your message, orang boleh offer free gift waktu ni. So inilah the perfect time untuk bagi free gift juga kepada customer. Next please. Seterusnya, give a clear call to action. Step ni banyak sangat yang terlepas. Orang sangat tak buat. Diorang belas-belas, lepas tu dia tak bagi tahu. So kita kena bagi clear expectation. So kalau korang perasan juga di banyak copywriting, banyak orang tulis macam click send message to start. PM kami segera. So walaupun benda ni nampak simple, tetapi sebenarnya dia memang jadi satu kewajipan untuk kita includekan dalam message kita. Sebab dia orang dah baca message kita, so kita kena beritahu. So kita boleh cakap WhatsApp any inquiries ataupun kita boleh cakap click yes for kalau puan berminat. Nanti saya akan tunjukkan contoh selepas habis ni. Dan seterusnya adalah create FOMO. So ini kalau siapa yang tak pernah dengar FOMO, maybe you can write this down. FOMO is fear of missing out. Bermaksud kita tak nak dia terlepas. So the purpose of this step is to create urgency.
So semua orang tahu kita ada promo yang bakal habis bulan ni, akan ada promotion yang tak ada. So kita kena mention kepada mereka di mana promosi ni tuan sampai hujung bulan ini je. Ataupun you guys boleh simply cakap, kalau tuan reply, kalau puan berminat untuk beli pada hari ni, saya akan ada extra gift. Ataupun you boleh cakap, kita akan ada siapa yang submit order within 6 hours from this message, you boleh claim satu free gift daripada kami. So benda ni untuk meningkatkan lagi respons daripada pihak audience kita. Seterusnya please, next. Lepas tu, of course, use visual aid. Macam tadi saya tunjuk, Maxis pun dia hantar gambar. So, jangan hantar mesej sahaja sebab nanti orang tak nampak. Dan you should include pictures, video so you can deliver the content better. Lepas tu, poster-poster patutlah guna gambar yang very attractive. Very straight to the point yang nampak. Kalau macam tadi, korang boleh buat comparison harga, korang boleh nampak apa benefit yang dia dapat. So, visual aid sangat-sangat membantu. And last but not least, follow up. Kena set reminder bila nak follow up customer. Sebab kalau kadang-kadang customer tak reply, so korang jangan terus assume dia tak berminat. So sebab tak reply tak bermaksud dia tak berminat. Kemungkinan waktu tu dia tengah drive, dia tengah busy. So set reminder untuk keep on following up. Lepas tu kalau nampak dia read tapi tak reply, ini adalah salah satu lagi peluang untuk kita offer free gift. Alright, seterusnya. So ini adalah contoh CRM example yang saya cuba includekan dalam tips-tips tadi. So saya bacakan dulu. Assalamualaikum Encik Azman, saya Fazli, ejen yang uruskan pembelian produk kuku Encik sebelum ini. So ini adalah establish connection, know your audience. Sebab tersebut nama dia, kita kenalkan diri kita balik dan siapa kita, iaitu ejen yang uruskan. So dia bila baca dia terus ingat, oh so dia tahu mesej ni untuk dia. Lepas tu, terima kasih. Ini the situation is kita nak promote kepada Encik Azman ni beli tukar produk sebab dia dah guna Vision Top lebih 3 tahun kan. So kita cakap pula terima kasih kerana sedia menggunakan produk kuku lebih dari 3 tahun. So this is personalization supaya dia faham, kita tahu backstory for this customer. Lepas tu kita offer value. Hari ni saya just nak offer di mana tuan boleh tukar produk yang lebih murah dengan fungsi yang lebih kurang sama tanpa sebarang charge tambahan. So dia macam, dia curious. Oh sekarang ni dia bayar mahal, tapi sekarang dia ada peluang untuk tukar produk tanpa charge tambahan dan produk tu ada 3 suhu berbanding 2 suhu yang dia pakai sekarang. Lepas tu saya cerita sikit pasal promo. Lepas tu saya terus cakap promo ini bakal tamat 31 Ogos. So bermaksud ada FOMO di situ, fear of missing out. Kalau dia terlepas tarikh, dia akan. So kalau dia nampak mungkin dia akan lebih cepat reply pada kita sebab dia sendiri tak nak terlepas promo ini. Lepas tu di bawah saya sertakan gambar, include picture dan last kali tengok saya buat call to action. Kalau tuan berminat dengan offer ini, you can simply reply this message and I will provide you all the details later. So ini antara contoh CRM example yang menggunakan tips-tips yang saya dah mention tadi. Next. So sebenarnya nak dapatkan attractive poster sangatlah tidak susah sebab simply pergi je ke Facebook kuku tu, banyak sangat poster yang well prepared by professionals. So you can see from the color scheme, from the color coordination, dia sangat-sangat cantik. Contoh macam who needs an air purifier tu kan, dia very clear, dia tunjuk siapa yang ni. So kalau korang ada orang yang, kalau korang blast ini dan orang tu tergolong dalam kategori 5 orang yang perlukan air purifier ni, 6 orang, diorang akan rasa, oh this copywriting, this ad is relatable, is relevant to me. Dan contoh kita ada gambar Siti Nurhaliza yang korang boleh leverage kan. Sebab bukan semua orang company kat Malaysia ni boleh guna gambar Siti Nurhaliza posing sebelah produk dia. So feel free to use your creativity untuk kalau korang rasa poster HQ tak cukup lawa, boleh juga buat poster yang lagi cantik yang korang rasa boleh menarik perhatian. So itu sekian saja daripada saya untuk bahagian tips. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Very good morning everyone. Sorry. Okay, NCM, saya punya topik adalah handling objection. Okay, actually handling objection sangat-sangat penting untuk kita semua kenal pasti dan kita kena explain betul-betul dengan semua kita punya NE besok tau. Okay, alright. Kalau kita tengok kenapa boleh berlakunya objection ni, sebelum I teruskan dekat screen, korang boleh tengok kenapa berlakunya objection. Saya minta kalau boleh semua. Okay, objection ni berlaku pasal prospek, diorang sengaja beri alasan nak stop ataupun cut conversation. Kenapa diorang tak boleh nak teruskan conversation ataupun berkomunikasi dengan ejen jualan. Diorang memang bagi alasan. Okay, kalau kita sendiri tahu,
Tadi NCO1 dah explain, NCO leader explain channel macam mana nak hantar WhatsApp blast, macam mana nak cari database semua. Diorang dah ajar tadi. Tapi kalau NE call, diorang tak boleh hold the conversation, sia-sia apa yang diorang buat tu, channel diorang semua musnah. Right? So that's why bila ada ni objection, customer bagi alasan tak nak teruskan komunikasi ataupun bagi alasan klise, alasan yang biasa diorang dengar, kita biasa dengar. Okay. NE jangan cepat melatah, diorang kena stay calm. Okay, diorang kena stay calm dan diorang kena faham bila diorang buat call, diorang kena buat personalized calling. Personal, apa preference customer mereka, siapa yang diorang nak call, dengan siapa mereka bercakap. Right? Okay, so baru diorang boleh start the conversation. Okay? Alright, so inilah Ivy akan bagi banyak skrip Ivy akan bagi banyak skrip supaya NCM besok boleh explain dekat NM boleh explain dekat NE juga supaya diorang boleh gunakan skrip ni. Ini adalah guideline sahaja. Okay? Kena ingat skrip yang Ivy bagi ni guideline sahaja untuk diorang tahu macam mana cara nak bermula. Tapi after that, diorang boleh tukar ikut kesesuaian masing-masing. Alright? Okay, so this ialah skrip untuk launching ataupun campaign opening. Okay? Alright. Assalamualaikum. Hai Tuan Wan. Okay, selamat pagi. Tuan Wan boleh bantu saya sekejap? Okay, contoh Ivy tengah bercakap dengan Tuan Wan lah. Okay, ini Tuan Wan cakap, okay bantu apa ya? Dari mana ni? Siapa ni? Confirm diorang katanya macam tu. So, tugas Ivy untuk explain, okay. Saya lah Ivy, ejen kuku Tuan Wan. So macam tadi Soli dah cakap, you kena bagi tahu balik you siapa. Okay. So, saya lah Ivy, ejen kuku Tuan Wan. Ingat tak Tuan Wan? Tuan Wan ada beli dengan Ivy waktu dekat Homedeck KLCC 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. So, you kena mention. Okay, kalau boleh, that's why sebelum kita nak buat call, dia kena tahu dengan siapa dia nak cakap. Macam mana dia nak boleh ingatkan customer tu, dia ni siapa. Right? So, break the ice opening. Okay, then baru dia masuk. Okay, we have a good news, Tuan Wan. Okay, our top of air purifier just launch. Okay, just launch. So, dia orang boleh explain lah. Air purifier ke, penepis air ke. Okay, dan inilah masa yang paling sesuai. Waktu pandemik ni, kalau Tuan Wan nak dengar dengan lebih lanjut, boleh tak Tuan Wan bagi Ivy 2 minit dia nak cakap. So, basically kita cuma nak stopkan diorang bagi masa paling singkat dengan customer supaya kita boleh meneruskan perbualan. Tapi lepas tu, NE nak teruskan perbualan lepas 2 minit tu nak setengah jam ke 45 minit ke, is up to them macam mana diorang boleh hold ataupun macam mana diorang boleh pegang conversation tu. Okay? So basically kalau you tengok juga, sama juga asking an expertise opening. Okay, Assalamualaikum ataupun very good morning. Okay, Mr. Thomas. Okay, Mr. Thomas, can you help me a while? Ataupun boleh bantu saya Mr. Thomas? Mr. Thomas akan cakap, bantu? Siapa ni? Dia akan tanya siapa, then you kena explain balik. Okay, you ialah siapa? Kalau nak guna, saya ialah Ivy, ejen nombor 1, kuku, Tuan Thomas. You remember me, Mr. Thomas? Pun boleh. Because kalau you tak confident dengan diri you tak orang cakap apa, you tak tunjuk yang you are the expert in your field, siapa lagi yang nak tunjukkan you expert. Tapi dengan syarat you kena yakin lah, you kena confident. Okay, that's why benda ni ambil masa untuk NE training ataupun kalau boleh sebelum buat call, dia kena buat role play dulu. Okay, alright, so that's where baru you masuk lepas the ice opening. Okay, break the ice opening, baru dia boleh masuk. Do you heard about our? Then dia boleh teruskan conversation dia. Kalau customer cakap no, okay, ataupun yes, kita terima je. Kalau dia kata no pun kita very good. Kalau dia cakap yes pun very good. Okay, the reason being because kita kena positif je. Okay, kena stay calm, relax. Because customer tak tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cakap. Kita kena teruskan sahaja perbualan. Okay, no, I tak pernah dengar. Very good, Mr. Thomas. We have a good news for you, Mr. Thomas. And then baru dia masuk. Okay, produk apa yang dia nak explain ataupun dia nak share. Okay, Mr. Thomas, you have 2 minutes to talk. So, macam Ivy cakap tadi, skrip yang pertama, sama juga. Kita kena bagi masa yang paling pendek ataupun you boleh guna 20 second ke, 2 minit ke. Kita nak hold the conversation. Okay? Alright. Expertise opening pun sama. Okay? Assalamualaikum, selamat pagi, Mr. Khairul. Sama juga. Okay? So, you kena keep on bagi tahu
boleh bantu saya sekejap? Okay, tujuan saya call Mr. Khairul ni, saya nak expand my expertise in. Okay, you explain. Okay, alright. Next, Jess, thank you. Okay, inilah proactive technique. Sama juga, kena repeat step 1 and 2. Okay, Assalamualaikum, very good morning, Mr. siapa, so and so. Okay, and then kena explain you siapa. And then kalau you nak masukkan you punya additional words ataupun you nak tambahkan confident you boleh bagi tahulah, okay, you adalah agent dia yang mana. Okay, jumpa kat mana. Okay, alright. And then baru you masuk, anyway madam, okay, anyway madam Jessica, okay, if madam Jessica you can allow me, I can allow Ivy untuk show you how our product can help you untuk, then you explain. May you spend 10 minutes of your time for me to see you Miss Madam Jessica dekat Zoom pukul berapa, hari apa, ataupun you nak jumpa dia dekat offline, because sekarang ni mungkin dah boleh jumpa customer, okay, then you boleh terus set appointment. Proactive maksudnya dia terus straight to the point, okay. Tapi kalau boleh kita nak jumpa diorang untuk second appointment ataupun untuk next conversation, pastikan jangan bagi lama, masa yang sangat lama, because tak nak nanti customer akan stress. Okay, so kita letak dulu 10 minit. Tapi kalau you boleh hold the conversation, second appointment untuk setengah jam, 45 minit atau 1 hour, is up to your situation macam mana. Okay, next. Okay, ni teknik filtering ataupun proving ataupun menyiasat. Okay, sebenarnya yang ni lebih kepada umpan. Okay, umpan nak bagi tahu kononnya kita nak check mengenai apa yang customer boleh jimat ataupun sudut perspektif yang beza dalam membantu menjimatkan kos ataupun mungkin boleh bagi dia add value. Okay, so sama, repeat step 1 and 2, introduce yourself. Okay, good morning to your customer, greeting, introduce yourself, ice breaking opening, dan baru you masuk. Tujuan saya hubungi Tuan Fazli adalah nak bagi tahu sekiranya Tuan Fazli terbuka untuk melihat dari sudut perspektif yang berbeza dalam membantu Tuan Fazli untuk menjimatkan kos, okay, penapis air ke, kos bulanan, elektrik bulanan ke, apa ke, you boleh masukkan kat situ. Okay, ini untuk filtering. Okay, untuk proving ni, okay, customer yang dah nak expired contract ataupun lebih daripada obligation period. So basically sebelum you nak call, pastikan you kena tahu customer pakai produk apa yang you boleh bantu dia untuk dia menjimatkan kos dia. So you kena buat calculation awal-awal supaya apa penjimatan yang dia boleh capai, dan kat situ you kena tunjukkan dekat customer. Kalau boleh jumpa face to face, tak boleh face to face, kena buat Zoom meeting, kena ada drawing calculation ataupun kena tunjuk draw something dekat customer. Alright, so repeat step 1 and 2 sama balik. Okay, anyway, Tuan Khairul dah guna produk Fusion Top. Okay, Tuan Khairul ada tak ada apa komen, suggestion ataupun improvement for your service? Okay, mula kita akan cakap macam ni dulu. Okay, selepas customer explain apa yang mereka rasa, apa yang mereka sampaikan, you kena take note depan customer. Selepas tu baru you boleh suggest new product in our platform, macam mana produk baru boleh menjimatkan kos Tuan Khairul, that kind of thing. Alright? Okay, next. Yes, thank you. Okay, so inilah cara nak menghentikan customer yang tak nak meneruskan perbualan. Okay, sebenarnya macam Abi cakap tadi, in the beginning Abi dah bagi tahu kenapa berlakunya objection, pasal customer sebenarnya mencari alasan supaya customer tak nak ejen jualan meneruskan perbualan dengan dorang. Because memang sifat manusia, mereka tak suka membeli secara mereka sedar. Mereka suka membeli secara mereka tidak sedar. So NE jangan cepat menyerahkanlah. Setiap apa yang customer tu cakap, dia kena control balik the conversation, minta customer bagi dia masa untuk dia teruskan perbualan dan dia takkan ambil masa yang lama. Okay, and then dia kena stand firm dengan prospek, dan benda ni kena ambil masa untuk mereka master the skill. Dia tak boleh buat hari ni, dia buat besok, dia buat seminggu, tak jadi dia terus give up. No, cannot. Dia kena teruskan activity ni because it takes time to skill the master. Okay, to master the skill terbalik pula. Okay, alright. So contoh kalau customer cakap I'm not interested, you kena agree dulu. Ya, saya tahu Tuan Khairul tak berminat. Sebelum Ivy call Tuan Khairul lagi, tapi Ivy nak explain dengan Tuan Khairul ni, ataupun Ivy nak update dengan Tuan Khairul, kita ada good news about our number one. Ada you explain. Mr. Khairul ada tak 2 minit bagi Ivy explain dekat Tuan Khairul? 2 minit je. Kalau Tuan Khairul tak nak meneruskan perbualan ni, tak apa. Kita boleh stopkan perbualan ni. See,
bila you bagi tahu dengan customer yang you tak ada bagi diorang stress level, tak ada obligation, tak beli pun tak apa, tak nak teruskan perbualan pun tak apa, customer akan bagi masa untuk you teruskan perbualan. Tapi kalau dia tak nak bagi, dia tak nak explain benda ni, customer akan right away cut the call because memang tak ada orang yang suka dapat panggilan daripada ejen jualan. Tak kisah apa industri pun. Alright, so kalau dia cakap call me back, okay, saya akan call Tuan Hazri balik, tapi kalau Tuan Hazri boleh bagi Ivy 20 second, Ivy akan share dengan Tuan Hazri about, then you explain apa produk yang you nak promote hari ni. Kalau you nak promote penapis udara, hari ni semua penapis udara. That's why database is very very important. Okay, kalau customer cakap I don't have time, I'm busy. Ya, saya tahu Tuan Hazri memang tak ada masa sekarang, tapi Tuan Hazri boleh tak bagi Ivy 20 saat je untuk explain kat Tuan Hazri what the, then you can explain. Okay, right. Next, yes. Okay, untuk email me. Okay, boleh. Kalau kata, tak apa, you email dia saya. Okay, boleh. Boleh saya dapatkan email Tuan Hazri? Ivy akan hantarkan email sekarang. Okay, tapi apa yang Ivy akan hantar adalah something yang will capture your attention, Mr. Hazri. Okay, how do you feel kalau Mr. Hazri just bagi Ivy 20 second je untuk explain dulu over the phone. It's not everything over the phone, but just briefly dekat dalam phone sedikit untuk Tuan Hazri faham. That kind of thing. So, siapa gelak-gelak tu? Hazri gelak-gelak Teman-teman sebut nama hang kan. Okay, alright. So, that's why kena ni tau. You all kena hold. Macam mana pun NE kena hold, kena take charge the conversation. Kalau diorang tak take charge, okay, saya email. Memang customer tu tak buka lah email tu. So, just grab the opportunity untuk hold the customer, explain as much as we can. After that, minta second appointment. Okay, I'm not interested. Okay, saya tahu, okay, saya guna nama lain pula lah Okay, saya tahu Puan Rozaida tak berminat sebelum saya call lagi. Okay, hari ni saya memang nak call orang tak berminat je Puan Rozaida. Okay, Puan Rozaida, boleh tak bagi Ivy 30 saat je? Kalau Puan Rozaida tak berminat dengan apa yang Ivy terangkan sekarang, okay, Puan Rozaida boleh terus letak phone selepas tu. Tak apa, tak ada obligation, okay, tak ada paksaan. Puan Rozaida ada 30 saat je untuk Ivy explain mengenai, okay, then you explain sekian apa yang you nak explain. Dan it's very very important untuk NE, okay, kita semua sama, NM pun sama, okay, dia kena faham tau apa yang customer tengah fikirkan. Customer tak ada kepercayaan, mungkin diorang tak pernah dengar servis yang kita nak tawarkan. Okay, so that's why diorang kena faham apa yang customer tengah fikirkan, diorang kena counter balik, diorang kena pergi opposite way, alright? Dan bottom line is, jangan bagi customer stress, jangan takut untuk hold the conversation. It's very very important. The first call is very important untuk menentukan sama ada dia akan dapat second call, third call and so on. Selagi customer tak cakap dia tak nak beli, jangan putus asa untuk keep on follow up. Sampai customer cakap dia tak nak beli, jangan call saya lagi Ivy. Okay, saya dah tak nak dah produk kuku ni. Saya dah cukup dah kat rumah ni. Then baru you stop. Tapi kalau you nak stop pun, you boleh minta referral juga. Don't stop sampai customer cakap dia cakap dia tak nak, tapi kalau boleh dia cakap tak nak pun mungkin ada orang lain yang dia boleh bantu dengan bagi nama. Okay, clear Alright. I think that's all from me.